Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita memberkati majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita terus kepada Ustaz. Silakan Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخلص النية لله تعالى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والطف بهم يا أرحم الراحمين. أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah terlebih dahulu, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, kita telah sampai pada sebelum ini pada perkataan muallif rahimahullah, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar, iaitu barang siapa yang mensifatkan Allah dengan salah satu daripada sifat-sifat manusia. Didahulukan manusia di sini adalah kerana manusia sebaik-baik kejadian. Maka di atas segala makhluk itu adalah manusia, maka apa yang di bawah manusia juga sama pada maknanya. Yakni barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, termasuklah sifat manusia atau sifat jin atau sifat haiwan atau sifat malaikah atau sifat batu atau sifat pokok dan sebagainya, maka faqad kafar, maka dia telah kufur, yakni terkeluar daripada Islam. Faman absara hadza atabar, dan barang siapa yang dia diberi akan Allah Subhanahu wa taala akan kehalusan penelitian, terang bagi dia. Itu yang kita doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Juga kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita apa yang hak itu sebagai hak dan kurniakan kita untuk mengikutinya, kerana ada sahaja orang yang melihat perkara yang hak itu sebagai hak namun tidak diberi hidayah untuk mengikutinya, sebagaimana Abu Talib, sebagaimana golongan Yahudi. Mereka tahu bahawasanya Nabi itu hak, tetapi mereka tidak mengikutinya. Itu juga kita doa pada Allah supaya mempernampakkan yang batil itu batil, supaya kita dikurniakan, dan kita doa supaya Allah Ta'ala kurniakan kita untuk menampakkan yang batil itu batil supaya kita menjauhinya. Maka siapa yang diberi kurniaan oleh Allah Ta'ala untuk memperhalusi perkara ini, untuk dia meneliti perkara ini, untuk dia terang minda dia dan akal dia dan pemikirannya dan hatinya terhadap perkara ini, maka pasti dia akan mengambil iktibar. Itu yang disebut sebagai hadza atabar. Maka dia akan buat ambil iktibar daripada kaedah ini, bahawasanya haram
Tak boleh. Bahkan jatuh kufur. Orang yang mengatakan Allah, yang mensifatkan Allah dengan salah satu daripada sifat-sifat makhluknya. Ini adalah kaedah yang diberi oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disepakati oleh semua ulama ahli sunnati awal jamaah. Iaitu kita tidak mentashbihkan Allah dan tidak mentajsimkan Allah. Bila sebut wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar, yakni dalam bentuk tashbih dan juga tajsim, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dan juga menjisimkan Allah, menjadikan Allah Ta'ala itu seperti satu jisim. Contohnya dia menjadikan Allah Ta'ala itu, dia meyakini Allah Ta'ala itu adalah suatu jisim yang besar, yang beranggota badan, yang duduk di atas arash, kemudian turun naik dan sebagainya. Maka itu bukanlah sifat Allah. Itu adalah sifat malaikat yang berada di langit, yang turun naik. Ada shift, malaikat dia ada shift, siang dan malam. Itu sifat malaikat, bukan sifat Allah. Maka orang yang dikurniakan penglihatan, ketelitian, kehalusan pada perkara ini, maka dia ambil pengajaran. Iktibar tu maknanya iktibar, pengajaran. Dia ambil pengajaran, ibrah. Wa an mithli qawlil kuffarin zajar. Dan kemudian dia akan menjauhi. Zajar ni maknanya dia menjauhi akan perkataan-perkataan golongan yang kufar, golongan yang kafir, wal'iyadu billah. Kerana dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan hamba-hambanya. Sebagaimana firmannya, laisa kamithlihi syai'. Maka dia menjauhi. Seperti misalan-misalan kata-kata orang yang telah tersasar jauh daripada akidah ahli sunnah, seperti menjisimkan Allah, seperti mentashbihkan Allah, seperti mensifatkan sifat yang lemah bagi Allah. Maka dia menjauhi perkataan-perkataan seperti ini, menjauhi akidah-akidah seperti ini. Wa alima annahu bisifatihi laisa kal bashar. Dan dengan ini dia mengetahui bahawasanya alima dekat sini bukan setakat alima sahaja, tetapi alima dengan aiqana, dengan dia yakin, wa amana, dan dia beriman, bukan setakat alima. Okay? Jadi kalimah muallif ataupun murad muallif pada kalimah alima itu ialah bukan semata-mata alima mengetahui, tetapi dia datang dengan alima itu ialah dengan amana, dengan aiqana, iaitu dia beriman dan dia yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu sekalian sifatnya laisa kal bashar, bukan seperti makhluknya, bukan seperti hambanya. Jadi kita kata bahawasanya orang yang dikurniakan Allah hidayah, kerana hidayah itu milik Allah, maka dia mengaji akidah dan dia berpegang dengan akidah ini dan dia mempertahankan akidah ini dan menyebarkan akidah ini, maka dia termasuklah di kalangan orang-orang yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, yakni akidahku dan syariatku, maka sesungguhnya dia akan mendapat pahala orang yang mati syahid, seumpama orang yang mati syahid, iaitu orang yang berperang di jalan Allah dan mati syahid. Besar pahala tu. Walaupun, kata ulama, walau mata ala sarir, walaupun dia mati atas katil dia. Kerana betapa sukarnya orang-orang di akhir zaman mempertahankan akidah ahli sunnah. Bahkan kadang-kadang orang yang mempertahankan akidah ahli sunnah, yang membawa panji Rasulullah SAW, mengajak manusia supaya mentanzihkan Allah, kadang orang ini dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW menyifatkan baginya pahala orang mati syahid, kerana kesukarannya untuk berpegang, untuk menjaga akidahnya di akhir zaman, sehingga kadang-kadang dituduh orang yang benar itu sebagai sesat dan orang yang sesat itu sebagai benar. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman.
Begitulah keadaannya bila Dajjal muncul kelak. Apa yang batil itu dilihat sebagai hak, dan apa yang hak itu dilihat sebagai batil, melainkan bagi orang-orang yang dikurniakan mata penglihatan hati, yang dia tahu bahawasanya apa yang Dajjal bawa itu adalah batil, maka kerana itu dia berdoa, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga dia dapat menjauhi perkara yang batil. Maka nak tahu benda itu batil dengan hak, mesti dengan ilmu. Wajib dengan ilmu. Kerana tanpa ilmu orang takkan dapat tahu apakah perkara yang batil, apakah perkara yang hak. Bahkan para ulama menyebut man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang dia tidak kenal akan kesesatan, kejahatan, kebatilan, keburukan, yaqa'u fihi, dia akan jatuh dalamnya. Pasti. Maka oleh yang demikian, hendaklah seorang dia mempersiapkan diri dia. Semangat Palestin ke, semangat jihad ke, semangat apa sekalipun, kalau tidak didasari dengan ilmu yang mantap, ilmu yang benar, especially ilmu akidah, maka seseorang itu boleh sahaja dia terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Bahkan di luar sana, kalau cerita tentang akhir zaman ni, lebih banyak qusas berbanding cerita daripada hadis Nabi SAW. Qusas ni penipu lara. Penipu lara. Semua benda Dajjal, semua benda Yahudi, semua benda lah. Kalau bagi dia goreng, semua benda ada kaitan. Ya. Itu adalah qusas. Adapun Nabi SAW tidak menyebutkan diri dengan membincang-bincangkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan hari kiamat secara detail. Kerana Nabi SAW hanya menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tidak bincang detail tentang sesuatu perkara, nak relate-relatekan tentang sesuatu perkara. Apa yang Nabi sampaikan ialah berpegang teguh dengan sunnahnya. Yang mana Nabi SAW menyebut tentang orang yang tentang apa yang baginda SAW tinggalkan kepada umatnya, iaitu dua perkara, Al-Quran dan juga sunnahnya. Maka orang yang dikurniakan basirah, absar ni yang disebut dalam matan ni, disebut tentang faman absara, maka dia ada basirah. Basirah ni bukan pandangan mata. Pandangan mata ni basar. Basirah ini dia lebih kepada basrul qalb. Basrul qalb iaitu penglihatan mata hati. Basirahnya. Dikurniakan basirah. Basirah ni dia panggil pandangan hati. Mata hati dia. Nampak kebenaran. Kerana basirah ini ada. Basirah ni ada kerana Nabi SAW dalam hadis 40, Nabi pernah menyebut tentang kita istafti qalbak. Itu kita bertanya tentang sesuatu perkara itu pada hati. Okay. Apa yang meragukan, tinggalkan. Apa yang tidak meragukan, maka itulah yang kau cenderung padanya. Maka ada penting. Tapi nak minta kata hati tu, dia mesti juga dengan ilmu. Kerana kata hati kita bertindak daripada ilmu yang kita ada dalam hati. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu, hati kita sendiri rasa tak betul benda tu. Sebab apa? Sebab ada ilmu tentang perkara tersebut. Ada ilmu tentang perkara tersebut. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita yang dinamakan basirah tadi, supaya kita dapat membuka mata hati kita dan menjauhi perkara-perkara yang kesesatan ini. Kata pengarang, kita masuk pada fasal yang seterusnya. Warru'yatu haqqun. Warru'yatu haqqun li ahli jannati bighairi ihatatin wala kaifiyah. Kata pengarang, dan ru'yah itu, iaitu ru'yah apa dia? Ru'yah ni iaitu melihat Allah Ta'ala ketika mana manusia-manusia yang beriman. Melihat Allah kata ulama, ialah nikmat yang terbesar bagi orang yang beriman. Nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar berbanding dengan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang beriman. Kelak
yang mana mereka melihat Allah, mereka itu berada dalam syurga. Adapun Allah Ta'ala bukanlah berada dalam syurga. Ha. Sebab tu kata pengarang, haqqun li ahli jannah. Itu adalah benar bagi penghuni syurga. Nikmat melihat Allah khas untuk ahli syurga. Yakni khas untuk orang beriman. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat melihat Allah. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat melihat Allah. Dan orang-orang yang beriman ini melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada dalam syurga dan tanpa Allah Taala itu berada dalam mana-mana tempat atau mana-mana arah atau mana-mana dimensi. Sebab tu disebut pengarang bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Tanpa Allah Taala itu dilihat dengan ihatah. Ihatah ni adalah secara meliputi. Okey, meliputi. Kerana nak menafikan. Kerana nak menafikan ihatah ini, kerana makna ihatah ini ialah jisim. Melazimkan jisim baginya. Melazimkan jisim baginya. Maka kita beriman, orang beriman akan melihat Allah di hari akhirat kelak tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana, tanpa serupa dengan makhluk, sebagaimana disebut oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya innallaha ta'ala yura fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihatin wala masafatin bainahu wa bainal makhluqat. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dilihat di hari akhirat kelak tanpa Allah Ta'ala itu bertempat, berarah, berjisim, tanpa bagaimana, yakni tanpa berjisim, tanpa serupa dengan makhluknya, dan tanpa berjarak, ada jarak di antara hamba dengan Allah. Bukan Allah Ta'ala itu berada di hadapan kita atau di belakang kita, atau di kanan atau di kiri atau di atas atau di bawah. Jangan ditanya bagaimana, kerana awal-awal lagi dah disebut dah wala kaifiyah dekat situ. Dalam kitab ni juga disebut wala kaifiyah. Dinafikan bagaimana. Kerana bagaimana ni untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kita dalam syurga, yes. Tapi Allah Ta'ala bukan berada dalam syurga. Maka Allah Ta'ala di hari akhirat kelak akan mengangkat hijab kita. Hijab pandangan kita. Hijab pandangan. Dan kita akan melihat Allah dengan mata kepala. Bi'ayunihim, dengan mata kepala mereka. Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Wajib kita beriman, kita melihat Allah dengan mata kepala. Kalau ada orang yang bercanggah dengan perkara ni, itu bukan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kerana pendapat ahli sunnah wal jamaah ialah Allah Ta'ala dilihat dengan mata kepala kita. Di hari akhirat kelak, insya-Allah kita dikurniakan lihat Allah di dalam syurga kelak, yang mana dengan mata kepala kita tanpa Allah Ta'ala menyerupai makhluknya. Adapun tentang sifat kalam Allah akan didengari oleh semua. Kalam Allah akan didengari semua makhluk. Tak kira dia beriman atau dia kafir. Sewaktu kita dihisap kelak, kita akan dihisap, yang mana Allah Ta'ala akan memperdengarkan kalamnya, yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa, yang tidak ada penterjemah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tetapi kita akan mendengar, kerana diangkat hijab pendengaran kita, maka kita mendengar hisab Allah terhadap kita, dan kita faham daripada hisabnya itu, sama ada hisabnya itu terperinci atau hisabnya itu hisab yang mudah, bergantung kepada keadaan kita kelak, sewaktu kematian kita. Adapun itu adalah tentang kalam Allah akan didengari oleh semua makhluk, beriman atau tidak beriman. Tapi tentang zat Allah, yang hanya melihatnya adalah orang beriman sahaja. Dalam hadis Nabi menyebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Iaitu mafhum daripada hadis ini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
Kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana tidak ada keraguan pada diri kamu saat kamu melihat bulan yang mengambang pada malam bulan mengambang. Bulan mengambang, pada malam bulan mengambang, bila kita keluar rumah, kita lihat bulan, hati kita tu yakin bahawasanya yang kita lihat itu bulan mengambang. Tak ada keraguan. Maka Nabi mentashbihkan apa dia? Nabi mentashbihkan keadaan manusia. Tatkala mana mereka melihat Allah, keyakinan mereka pada ketika itu ialah mereka tidak lagi ragu. Itulah Allah. Bukan Nabi mentashbihkan Allah dengan bulan. Bukan Nabi kata Allah serupa dengan bulan. Tidak. Nabi nak kata, sebagaimana keyakinan kita tatkala kita melihat bulan, kita tidak ada ragu bahawasanya apa yang kita lihat itu adalah bulan. Begitu juga tatkala mana kita melihat Allah, kita tidak akan, orang beriman tidak akan ragu-ragu. Orang beriman tidak akan ragu-ragu. Itulah Allah. Itulah Allah yang dilihat di hari akhirat. Golongan Mu'tazilah dan falsafah, mereka telah menafikan melihat Allah. Mu'tazilah dan falsafah menafikan melihat Allah. Kerana mereka kata bahawasanya tidak dapat tidak sesuatu yang dilihat itu mestilah bertempat, berarah, kata mereka. Maka kita kata tidak semestinya sesuatu yang dilihat itu bertempat. Tidak semestinya yang dilihat itu berarah. Kerana Allah Ta'ala menafikan zatnya itu bertempat dan berarah. Sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Akan tetapi kita tetap akan dapat melihat Allah. Manakala golongan Mujassimah pula, mereka kata, ya, kita melihat Allah dalam keadaan Allah Ta'ala bertempat. Itu golongan Mujassimah. Kata Allah bertempat, Allah ada anggota, kita akan dapat lihat semua jisim Allah pada ketika itu. Itu adalah golongan Mujassimah. Wal'iyadzubillah. Maka ahli sunnah duduk tengah-tengah di antara Mu'tazilah dan Mujassimah ini. Kata pengarang, kama nataqa bihi kitabu rabbina. Kata pengarang, sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Quran. Kitabu rabbina itu difirmankan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Jelas. Ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ila rabbiha nadhirah. Yang mana wajah mereka di hari akhirat kelak, keadaannya itu nadhirah. Wajah orang-orang ahli jannah. Okay. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini orang-orang beriman akan melihat wujuhun yawma idzin nadhirah. Nadhirah ni maknanya, katanya syarih, maknahu tara rabbaha dzalikal yaum. Mereka, makna nadhirah sini ialah penegasan bahawasanya mereka akan melihat pada hari itu zat Tuhannya, melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Dan al-wujuh dalam ayat ini, katanya syarih, adalah ibarat bagi orang beriman, iaitu orang-orang beriman pada hari tersebut akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rabbiha nadhirah, iaitu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan mata kepalanya. Baik. Kata pengarang, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimah. Itu di sini syarah daripada muallif bahawasanya ayat ini secara asasnya tafsirannya itu adalah sebagaimana apa yang Allah Ta'ala ketahui akan tafsirannya dan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak pada makna kalamnya itu. Itu setakat tu je dia punya syarah dia. Maknanya tafsiran bagi ayat ini, bila sebut nadhirah itu, wajah-wajah itu, nadhirah ini adalah terjemahan dia. Maknanya wajah orang-orang yang beriman itu sangatlah gembira kerana dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tafsirannya itu adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala telah menafsirkannya hasab pada ilmunya, pada kehendaknya dan juga pada ilmunya. Cukup takat tu sahaja dia punya
dia punya tafsirannya. Kata pengarang, wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadits as-sahih 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala. Fahuwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad. Dan maknanya itu adalah sebagaimana yang dikehendak. La nadkhulu fi dhalika, tidaklah kami memperdalam akan perbicaraan ini muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Ini kita akan syarahkan. Baik, kata pengarang, wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadits sahih 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad. Iaitu semua yang datang yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah apa yang Allah Ta'ala telah kehendak di atas lisan Nabi-Nya, sebagaimana yang Nabi kehendak. Itu setakat tu je. Setakat tu je. Nabi tidak memperincikan. Adapun Nabi hanya menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala itu kelak di hari akhirat orang beriman akan melihatnya. Sebagaimana tidak ada keraguan tak kala mereka melihat bulan mengambang, maka begitu jugalah hati mereka tak kala mereka melihat Allah, mereka yakin bahawasanya itu adalah Allah. Tanpa Allah Ta'ala itu adalah jisim, tanpa Allah Ta'ala itu berarah, bertempat, ada jarak, ada kaifiyah. Setakat tu sahaja. Setakat itu sahaja. Tidak diperdalamkan perbahasan itu sehingga sebagaimana golongan Mujassimah, yang mereka kata bahawasanya Allah Ta'ala ada arah baginya, nanti melihat Allah Ta'ala berada di hadapan. Kerana sesuatu yang boleh dilihat itu pasti dia berjisim. Itu kata Mujassimah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka golongan Mujassimah wal'iyadu billah, mereka sampai satu tahap mereka mengkafirkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengkafirkan Imam Abu Hanifah kerana Imam Abu Hanifah menjelaskan perkara ini, dan itu adalah satu perkataan yang ampuh bagi mereka. Kerana bila kita petik perkataan Imam Abu Hanifah, mereka tak boleh lagi nak pusing-pusing dah. Lalu akhirannya mereka akan kata, Imam Abu Hanifah bukan daripada ahli sunnah, Imam Abu Hanifah bukan imam ikutan kita. Ini tidak asing bagi mereka kerana mereka juga mengkafirkan Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Maka imam ahli sunnah itu biasa dikafirkan oleh golongan Wahabiyah kerana Imam Nawawi dalam banyak syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang i'tiqad ahli sunnah yang bercanggah dengan golongan Mujassimah. Itu juga Imam Ibn Hajar dalam syarah Sahih Bukhari. Itu juga para ulama yang lain, termasuklah Imam Abu Hanifah. Lalu mereka kata Imam Abu Hanifah ni sebenarnya ialah Abul Haifah. Abul Haifah, bukan Hanifah, Haifah. Haifah ni bangkai. Mereka kata Imam Abu Hanifah ni adalah bapa bangkai. Wal'iyadu billah. Ini jelas kerana mereka menolak apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar. Yang kita dah naskan tadi, Imam Abu Hanifah telah menyebut Inna Allah Ta'ala yura fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihatin wala masafatin bainahu wa bainal makhluqat. Kita Allah Ta'ala dilihat di hari akhirat, tanpa Allah Ta'ala itu bertempat, tanpa Allah Ta'ala itu bagaimana, tanpa Allah Ta'ala itu berarah, tanpa Allah Ta'ala itu ada jarak di antaranya dengan makhluk. Maka Imam Abu Hanifah menjelaskan kita akan melihat Allah, tetapi tidak boleh kita bayangkan bagaimana. Kita tak boleh nak fikirkan. Yang penting kita iman tasdik, benar. Ya, kita membenarkan kita akan melihat Allah. Dah dekat tu dan kita berharap di hari akhirat kelak kita terdiri pada orang beriman yang dapat melihat Allah di hari akhirat. Dan tak kala melihat Allah Ta'ala di hari akhirat itu, maka hati mereka akan gembira, pada wajah mereka terzahirlah kegembiraan kerana melihat zat Tuhannya yang telah dirindui setelah sekian lama, yang mereka tidak tahu tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di sini ada perincian lagi. Kata ulama, al-atqiya'u yarawna Allah marrataini kulla yawm. Orang-orang yang bertakwa, orang yang salihin yang bertakwa atqiya, level mereka lain.
Kerana ahli syurga itu ada tingkatannya kan. Ada para anbiya, ada para syuhada, ada para ulama, para awliya, para atqiya. Level orang yang atas, level mereka melihat Allah Ta'ala itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Mereka diberi izin, diangkat hijab melihat Allah Ta'ala 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu nikmat bagi mereka. Iaitu mereka boleh lihat hari-hari. Dan sehari itu, tiap-tiap hari mereka melihat 2 kali sehari. Dan ini nisbah pada manusia itulah, pada makhluk. Hari itu juga nisbah pada makhluk, masa itu juga nisbah pada makhluk. Amma, adapun ghairul atqiya, orang yang tidak bertakwa. Yakni kehidupan mereka di dunia tidak bertakwa, tapi mereka orang beriman. Dan kita dah sebut bahawasanya orang beriman, tetap juga perakhiran hidup mereka akan masuk dalam syurga Allah. Kerana dia ada iman. Jika diazab, diazab. Jika tidak diazab, masuk juga syurga. Jika diazab, kelak akan masuk juga syurga orang beriman. Adapun orang yang tidak bertakwa, dia beriman tetapi tidak bertakwa, maka akan melihat Allah Ta'ala sekali seminggu sahaja. Sekali seminggu. Okay, sekali seminggu. Dan ini adalah berdasarkan kepada satu hadis yang dhaif. Ini sekadar hadis yang dhaif. Tidak dia buat hujjah, tetapi hanya sekadar fadilat sahaja. Hanya sekadar fadilat sahaja. Kita cerita je lah. Okay. Tapi keadaan yang sebenar, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian kata pengarang, la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Maknanya ialah kita tidak mentakwil-takwilkan lagi dengan takwil yang batil pada nas-nas yang telah jelas. Okay. Beza ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah pada nas yang jelas, okay, pada nas yang jelas, tidak lagi ahli sunnah mentakwilkan. Kerana kita sebut, takwil di sisi ahli sunnah, takwil yang dipakai ialah takwil pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan takwil itu terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu takwil yang ijmali dan takwil yang tafsili. Nanti kelak kita akan masuk dalam perbincangan takwil ini. Jadi kelak kita akan masuk perbincangan tentang takwil ini. Tetapi sekarang kita bincang tentang masalah ini. Bila disebut la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, iaitu kita tidak lagi membincang-bincangkan, masuk dalam perbincangan ini secara mendalam, sedangkan dalilnya qat'i. Dalilnya qat'i, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat jelas. Mereka akan melihat kepada Tuhannya, melihat Allah. Jelas. Tidak ditakwilkan lagi. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka akan mentakwilkan ayat ini. Kerana golongan Mu'tazilah, dia membuat suatu takwil yang batil terhadap ayat ini. Mereka kata, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ayat ini maksudnya ialah, kata Mu'tazilah, bukan ahli sunnah, kata Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, makna ayat ini ialah intidharu nikmat Allah. Mereka ini menantikan nikmat Allah. Nikmat-nikmat. Mereka menantikan nikmat syurga. Okay, menantikan nikmat syurga. Bukannya mereka itu melihat Allah, wajah berseri-seri melihat Allah, tetapi mereka menafsirkan, iaitu mentakwilkan ayat ini, mereka itu berseri-seri kerana menantikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat syurga. Mereka kata tidak, Allah Ta'ala tidak dilihat. Kerana golongan Mu'tazilah ini menafikan ru'yatullah. Mereka menafikan ru'yatullah. Ini di sini bertitik tolak daripada masalah yang terperinci. Kerana golongan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Bila mereka menafikan sifat ma'ani, kerana itu mereka tidak meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu boleh dilihat. Sedangkan ahli sunnah kata sifat ma'ani itu lau kushifal hijab, jika diangkat hijab, nescaya kita akan dapat mengecap. Bahasa pondok disebut kecap.
Kecap ni idrak. Sense. Sense. Okay. Kecap. Nescaya kita akan dapat idrak. Kita akan dapat kecap. Kita akan dapat sense sifat ma'ani tu. Kita akan dapat lihat sifat ma'ani tu jika diangkat hijab. Maka Mu'tazilah kerana dia menafikan sifat ma'ani, maka dia kata Allah Ta'ala tidak dapat dilihat. Tu je dia punya titik tolak perbincangan golongan Mu'tazilah ini. Manakala golongan Mujassimah pula, dia kata kalau tak bertempat, kalau tidak berjisim, kalau tidak beranggota badan, maka Allah Ta'ala tidak dilihat. Maka Allah Ta'ala dilihat kerana dia berjisim, kerana dia berarah, kerana di hadapan kita, kerana dia bertempat, maka dia dilihat. Juga salah. Ahlussunnah sentiasa tengah-tengah. Sebab tu kita ni akidah wasatiyah dipanggil. Wasatiyah. Di antara Mu'tazilah dengan Musyabbihah. Mu'tazilah menafi lihat Allah. Mujassimah isbat lihat Allah. Tapi lihat Allah dengan kaifiyah. Dengan jisim, dengan arah, dengan tempat. Mu'tazilah pula nafi lihat Allah. Konon-kononnya nak menafikan Allah Ta'ala itu berjisim, bertempat dan sebagainya. Lalu mereka kata Allah Ta'ala tak boleh dilihat. Ahlussunnah duduk tengah-tengah. Kita kata kita isbat melihat Allah kerana ayatnya waridah. Ayatnya jelas. Wujuhi yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ayatnya jelas. Maka dia kata Allah Ta'ala dilihat di hari akhirat. Tetapi bila kaifin, tanpa bagaimana. Wala makanin, tanpa tempat. Wala jihatin, tanpa arah. Wala masafatin, tanpa ada jarak. Bainahu wa bainal makhluqat. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah. Kita ulang balik perkataan Imam Abu Hanifah. Maka kita jauh daripada akidah Mu'tazilah dan kita jauh daripada akidah Mujassimah. Cukup takat tu bila disebut la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, yani nak menolak perkataan ni muta'awwilina bi ara'ina ni, perkataan ni ini perkataan menolak golongan Mu'tazilah. Ya, ni perkataan ni. Ini perkataan ni wala mutawahhimina bi ahwa'ina ni nak menolak golongan Mujassimah. Kerana golongan Mujassimah dia waham. Dia wahamkan Allah. Dia wahamkan Allah, dia bayangkan Allah. Okay. Maka Allah Ta'ala tidak dibayangkan. Cukup jelas kita bahawasanya para salafus salih mereka menafikan zat Allah serupa dengan makhluk. Bukan jisim, bukan jirim, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berwarna, tidak bersaiz, tidak berukuran. Itulah Allah. Maka kemudiannya kita masuk pada fasal takwil. Secara ringkas. Okay, secara ringkas. Kata pengarang, fa innahuma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla. Illa man sallama lillahi azza wa jalla. Wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih. Baik. Di sini adalah perbincangan tentang takwil sebenarnya. Okey. Kata pengarang, sesungguhnya tidaklah sejahtera pada agama seseorang itu kecuali orang yang Allah Ta'ala man sallama lillah, kecuali orang yang dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia menolak waradda, dia menolak dan mengembalikan segala kekeliruan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia lebih mengetahui apa yang dia kehendaki daripada ayat tersebut. Baik, di sini kita kena faham. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman tentang ayat muhkamat dan tentang ayat yang mutasyabihat. Okay. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-7. Yang kita dah bincang sebelum ni, huwallazi anzala 'alaikal kitabi huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Itu kiraat yang pertama. Kiraat yang kedua, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Maka ayat ni ada dua kiraat. Yang pertama, وما يعلم تأويله إلا الله. Ayat mutasyabihat sini tidak ada yang diketahui takwilnya melainkan Allah. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui takwilnya. Itu kiraat yang pertama. Kiraat yang kedua, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Maksud daripada kiraat kedua ni, para ulama mufassirin kata, ada sebahagian mutasyabihat yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu tentangnya. Seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, peristiwa hari akhirat. Itu termasuk ayat mutasyabihat. Kerana tak jelas. Dia tak jelas. Diterangkan tentang asyaratus sa'ah. Tentang zilzilah, tentang macam-macam lah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, contoh. Bila berlaku? Tak tahu, wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Itu termasuk dalam kategori mutasyabihat. Kita tak tahu tentangnya. Pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Tetapi bila berlaku, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kerana itu takwil yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kemudian disebut warrasikhuna fil ilm. Adapun ada sebahagian ayat mutasyabihat, orang-orang yang berilmu, yang rasikh, dia tahu tentangnya. Dia tahu tentangnya. Maksudnya dia tahu tentangnya kerana mereka dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah warid. Sebagaimana Nabi doakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkannya tentang agama dan berikanlah pengetahuan tentang ilmu ta'wil. Maka Nabi takkan doakan jika ta'wil itu sesat. Maka kerana itu dalam kata pengarang ini, waradda ilma mashtaba alaihi ila alimih. Ila alimih. Bila kita sebut ila alimih, itu kepada yang mengetahuinya. Kepada yang mengetahuinya itu dikembalikan kepada, yang pertama dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang mutasyabihat yang telah kita jelaskan tadi. Yang kedua, ialah alimi boleh juga dikembalikan kepada para ulama. Kerana disebut warrasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu, dalam ilmu. Maka kita kembalikan kepada ulama. Apa tafsirannya, apa takwilannya. Maka ulama pula terbahagi dua jalan. Terbahagi dua jalan. Yang pertama ialah ulama yang berpegang dengan manhaj takwil ijmali atau dipanggil tafwid, iaitu jalanan para ulama, kebanyakan para ulama salafus salih. Bukan ulama salafus salih ni langsung tidak takwil secara tafsil. Ada yang takwil tafsil seperti Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada banyak takwil tafsil yang dibuat oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad juga buat takwil. Dan banyak lagi imam-imam yang buat takwil. Tetapi secara umumnya manhaj salafus salih, mereka buat takwil yang ijmali. Ijmali ni kaedah dia mudah. Kita dah bagi tahu sebelum ni, kita bagi tahu lagi. Takwil ijmali ni ialah kaedah dia qira'atuhu tafsir. Bacaannya itu tafsirannya. Contoh disebut yadullahi fawqa aydihim. Dah bacaannya itulah dia. Tak payah duk pergi jauh-jauh dah. Kita tinggalkan serahkan maknanya yang layak bagi Allah. Dah cukup. Tanpa kita specify makna dia. Yat kat situ sudah tentu bukan makna anggota. Tapi makna yang layak baginya sudah tentu ada. Tapi makna yang layaknya kita tidak specify. Itu adalah hanya Allah mengetahuinya. Itu disebut waradda alima mashtabaha waradda alima mashtabaha alaihi ila alimi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang maknanya yang sebenar. Kita tidak takwilkan.
Itu kaedah takwil tafsiri. Kaedah takwil ijmali, sorry. Itu kaedah takwil ijmali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna dia? Makna dia Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lah. Jangan diterjemah Tuhan bersemayam. Itu dah terjemah, itu dah takwil. Itu dah takwil tafsili. Takwil ijmali, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa makna dia? Maknanya ialah sudah tentu istawa itu bukan makna yang tak layak bagi Allah. Adapun ada istawa yang layak bagi Allah, tapi maknanya wallahu alam, kita serah pada Allah. Hanya Allah Ta'ala yang tahu maknanya. Dah cukup dekat tu. Kalau kita boleh follow yang ni, kita akidah salah lah. Barulah kita salafi. Barulah kita ikut salafus soleh. Tapi masalahnya, mereka yang mengaku salafus soleh sekarang, mereka yang mengaku salafi, tak ada gitu. Kata tak, Allah Ta'ala duduk cokoh. Allah Ta'ala duduk sila lendik. Macam-macam lah. Allah Ta'ala gitu gini. Allah Ta'ala gitu. Dia sebagaimana yang layak baginya. Mana boleh kata gitu? Allah Ta'ala tidak spesify pun dalam Al-Quran tentang maknanya. Allah Ta'ala hanya berkhabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qira'atu tafsiru, bacaannya itulah. Bacaan itulah dia punya tafsirannya. Dah, takat tu je. Tak payah lebih-lebih. Itu cara salaf. Sudah tentu ada makna yang layak bagi Allah, tapi kita tak spesify maknanya. Kita tinggalkan pada Allah. Itu kaedah takwil ijmali. Isbat makna yang layak bagi Allah tanpa menspesifikkan makna-maknanya. Itu takwil ijmali panggil. Isbat makna layak bagi Allah, menafikan makna yang tak layak bagi Allah, tetapi tidak menspesifikkan apa-apa makna yang layak bagi Allah tadi, bagi Allah. Tinggalkan. Contoh istawa. Mereka sudah tentu menafikan duduk, menafikan masak ranum, menafikan rata, menafikan lurus bagi Allah kerana itu adalah sifat makhluk. Tetapi mereka tak spesifikkan adakah istawa situ maknanya menjaga atau mengekalkan atau menguasai. Mereka tidak kata apa-apa. Mereka tinggalkan. Serah pada Allah. Itu takwil ijmali. Adapun jika dikembalikan makna mastabaha alaihi ila alimi, dikembalikan pula, jika dikembalikan kepada makna alimi itu pada ar-rasikhuna fil ilm, maka fahamlah kita ar-rasikhuna fil ilm itu mereka mengetahui makna-maknanya kerana Allah Ta'ala kurniakan tentang maknanya. Maka sebahagian ulama yang mutaakhirin daripada para khalaf, mereka kata istawa maknanya abqa. Ada sebahagian kata istawa maknanya qahara. Ada sebahagiannya kata istawa maknanya istaula. Ada sebahagian ulama kata istawa maknanya hafizah. Terulang. Semua makna tu betul. Semua makna tu betul. Layak bagi Allah. Tetapi kita tak kata confirm betul. Kita tak kata confirm itu yang Allah nak. Tak. Okay. Ulama tak kata istawa dengan makna hafizah dan inilah makna yang confirm Allah kehendak maknanya. Tak. Tak ada seorang pun ulama kata begitu. Tak ada seorang pun ulama ahli sunnah kata begitu. Hanya sahaja ulama kata apa? Ulama kata ini adalah makna yang layak bagi Allah. Jika kita faham Allah yang menguasai arash, betul. Allah menjaga arash, betul. Allah mengekalkan arash pada tempatnya, juga betul. Betul semua. Tapi kita tak kata, tak, makna yang Allah kehendak yang sebenar-benarnya adalah Allah menguasai arash. Tak ada seorang pun ulama kata begitu. Hanya ulama hanya meletakkan makna-makna yang layak bagi Allah supaya kita tidak jatuh dalam lembah tashbih. Sehingga mengatakan Allah tu duduk bersemayam atas arash. Jelas yang tu Baik, maka kata pengarang wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Dan di sini kata pengarang dan tidak teguhlah akan seseorang itu pada pendirian Islamnya, iaitu pada pegangan Islamnya, pada pegangan imannya, illa ala dhahri taslim. Taslim bermakna rida. Rida. Tidaklah seseorang itu dikatakan teguh keimanannya melainkan dia ni atas jalan taslim dan istislam. Sami'na wa ata'na. Iaitu dia reda dan dia menyerahkan segalanya kepada Allah.
Istislam kalau dalam bahasa Arab maknanya inqiyad. Samalah maknanya patuh. Inqiyad. Okay, inqiyad ni patuh. Okay. Ataupun daripada sudut syarak makna istislam, makna at-taslim ialah redha dengan apa yang Allah Ta'ala telah khabarkan dalam Al-Quran. Itu makna taslim. Istislam ialah patuh. Patuh dengan syar'i, dengan syarak. Atau dengan lebih jelas lagi, qabulu ma ja'a fihi minal aqaidi wal ahkam. Iaitu dia menerima segala apa yang telah datang dalam Islam dan agama ini daripada perkara-perkara keimanan dan daripada perkara-perkara hukum hakam. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan sabat. Fala yasihu sabatu. Maka tidak sahlah orang itu sabat itu tetap pendiriannya, teguh pendiriannya ala islami atas jalan Islam illa liman sallama lillahi ta'ala. Kecuali orang yang menyerah sepenuhnya bagi Allah, pada Allah. Dan dia tidak i'tirad walam ya'tarid alaihi. Dan dia tidak membantah Allah, membangkang Allah. Walam yasifhu. Dan dia tidak mensifatkan Allah bima la yaliqu bih, dengan apa-apa sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu makna wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Iaitu tidak sempurnalah orang itu dikatakan pendiriannya terhadap Islam melainkan dia beriman dengan segala apa yang Allah Ta'ala telah sampaikan dan dia menyerah dan patuh segalanya dalam masalah hukum hakam berkaitan dengan akidah, begitu juga dengan syariatnya, dan tidaklah dia mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Okay, jelas itu Ada soalan? Kalau tak ada, alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang mari siapa tengah jalan iaitu burung pun ni. Tak dengar. Kena ni baru iaitu burung tu, burung hohok mata luah. Ada kaki orang kuku banyak. Ni salah tekan ni. Okey. Alright, so terima kasih banyak semua, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Tengok pergah. Wallahu ta'ala beratuk kepada Nabi Allah. Astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li mashayikhina wajzihim 'anna khaira wa lil mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah ansur ikhwanana fi Palestin waltuf bihim ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu min syururihim. Amin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Amin. Wa thabbit kalimatahum. Amin. Saddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Sallit alaihim kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Amin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujri as-sahab ويا آمين يا الله إزمهم وانصرنا عليهم يا Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين يا الله Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Lagi Terima insyaAllah. kasih Ustaz. Terima kasih.